Colet Tai. Ipoh naik market. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kena sidai Sorry Tak apa. Saya ni sebenarnya tak ada akaun TikTok Ustaz. Ini pun guna akaun rumah je ni. Allahu Sebab, Akbar. Padu sungguh ni. tapi saya ingat lepas ni kena buka lah akaun TikTok ni. Tapi saya follow Ustaz di Facebook dan juga YouTube. Tu yang saya rasa saya kena bercakap lah dengan Ustaz. Kalau YouTube tak dapat buang nak bercakap. Jadi tak masalah saya nak bercakap. Saya sebenarnya takut sebenarnya nak bercakap je. Kita orang awam nak bercakap soal yang tengah hangat sekarang ni lah antara Salaf dengan juga Syairah. Cuma saya ada sikit komen, lepas tu mintalah pendapat kepada Ustaz. Sebenarnya saya sendiri pun tak tahu daripada mana punca yang boleh tiba-tiba muncul. Kita tahu perbezaan ni dah 1000 tahun lebih dah. Dan sehingga sekarang tak pernah ada titik persamaan berkaitan dengan akidah ni. Tentang ayat-ayat mutasyabih, memang berbeza. Tapi saya tak tahu daripada mana mula asalnya sehingga Ustaz Nodarus mula trigger saya follow Ustaz Nodarus. Kira macam ni lah cerita. Saya mendapat ilmu daripada, saya memilih lah guru saya daripada kalangan, mudah cerita, guru-guru yang digelar Wahabi lah. Jadi sekarang ni saya nampak betapa lemahnya kesatuan kita ni, Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya masukkan Ahli Sunnah yang besar ni, maksudnya Ahli Sunnah ni yang orang gelar geng-geng sunnah lah. Geng-geng sunnah lah. Geng sunnah lah. Geng sunnah ni saya nampak dah mula, ataupun saya tak naklah menukung, tapi macam ada niat yang nak pecahkan kita. Jadi saya nampak laluan yang boleh pecahkan kesatuan geng sunnah ni adalah melalui jalan akidah. Dan jalan akidah ni saya memang tak nampak di mana kita boleh bersetuju sama ada Salaf dengan Asy'ariyah. Cuma saya nampak itu kelemahan kita lah. Maksudnya kalaulah kata ada musuh kita baik daripada Syiah atau daripada mana nak pecahkan kita, cukup mudah dengan isu akidah ini. Dan saya baca komen-komen, sebenarnya geng-geng yang menggelar kita Wahabi ni, dia tak kisah pun sebenarnya. Dia orang tak tahu pun yang dia orang tu berakidah apa. Yang dia orang tahu, dia orang kutuk kita Wahabi lah. Dan bila kita bergaduh ni, dia orang seronok. Walhal dia tak tahu pun. Mungkin guru dia tu Kuburiyun ke apa ke, mungkin sama ada dia Asy'ariyah ke Salafiyah ke. Yang penting buat Wahabi ni dah mula retak, dah berpecah. Okey, itu yang pertama Ustaz. Cuma saya nak tanya Ustaz, debat antara Ustaz Nodarus dengan Ustaz Salman tu jadi ke? Mungkin jadi insya-Allah, tapi tak tahu tarikh bila. Saya macam ni. Saya nampak takkan ada titik pertemuan. Confirm. Tak mungkin. Benda ni bukan benda baru. Saya cuma mengharapkan saya sedikit kecewa lah dengan Ustaz Nodarus. Saya memang follow Ustaz Nodarus. Banyak ilmu saya dapat daripada beliau. Sejak awal lagi dia mula membuat live. Dia bukan saya tak tengok live lah. Saya biasa tengok YouTube lah. Saya follow beliau. Tapi bila masuk bab ni, saya agak terkilan. Sebabnya first respon yang saya tengok pada dia, yang dia trigger disebabkan ada orang hentam Asy'ariyah. Apa yang saya tengok, sepatutnya Ustaz Nodarus dia beri penjelasan tentang bagaimana kefahaman Asy'ariyah. Maksudnya dia fokus kepada Asy'ariyah. Bukan dia menjatuhkan. Maksudnya saya faham kita ada sifat yang orang serang kita, takkan kita nak defensif dia. Of course kita nak serang balik. Tapi dalam bab ini saya rasa kalau kita menyerang balik, sedangkan yang menyerang kita tu kita tak kenal, kita tak tahu siapa, bukan daripada puak kita ni. Jadi mungkin daripada musuh-musuh yang sengaja memainkan isu ini. Jadi sepatutnya kalau wujud pun debat, saya mengharapkan Ustaz Salman mewakili Salaf kita kan. Maksudnya kita faham Tuhan Allah berada di sekian-sekian, berada di atas tu, bagaimana faham kita. Asy'ariyah bagaimana faham kita. Sebab bila adakan debat, kita saling, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Dan sebenarnya semua poin saya rasa kebanyakannya semua orang dah tahu dah. Poin kenapa Asy'ariyah kata yang dia orang ni sesat. Salaf kata salah, korang punya ni salah. Takwil ni kita dah dengar lama dah. Tak tahulah kalau orang yang mengaji, saya
alasan-alasan tu kita dah dengar daripada kedua-dua belah pihak. Jadi kalau kita nak menjatuhkan dengan mengatakan macam Ustaz tadi mengeluarkan satu pihak daripada Ahlussunnah ataupun daripada jalan Islam yang benar, yang betul, dia takkan jadi debat ni, malah dia akan terus berpecah lah. Sebab saya tengok respon komentar daripada Ustaz Nurdarus, kemudian Ustaz Kapten Hafiz, saya follow juga Kapten Hafiz. Kapten Hafiz tu dia buat react kepada video Ustaz Nurdarus. Saya terus terang lah, saya lebih memilih Salaf lah. Saya ambil contoh video Kapten Hafiz. Video Kapten Hafiz, kalau saya tengok, dia tak menyentuh satu pun tentang kelemahan ataupun keburukan Asy'ariyah. Kalau saya terlepas pandang, saya minta maaf. Tapi saya teliti video dia, dia hanya menjelaskan tentang apa yang salah faham dan dia menjawab kritikan daripada Ustaz Nurdarus. Yang mana Ustaz Nurdarus sampai mengaitkan kita dengan konsep Kristian, 3 Tuhan dalam satu. Itu yang saya rasa kecewa sedikit lah. Kemudian Ustaz Nurdarus di-react semula video daripada Kapten Hafiz tu. Pun benda yang sama, ada saya nampak sedikit dia cuba lebih nak menceritakan tentang hal orang lain. Maksudnya Asy'ariyah lebih banyak nak bercerita tentang Salaf. Salaf lebih nak menceritakan tentang Asy'ariyah. Tapi dalam konteks ni saya tak nampak lagi pihak Salaf, maksud saya pihak Salaf ni daripada puak kita yang puak sunnah ni yang menyerang Asy'ariyah. Ataupun saya mungkin terlepas pandang, tapi saya tak nampak. Setakat ini yang saya nampak Ustaz Nurdarus lah yang aktif untuk defend Asy'ariyah, dan defend dia bukan defend. Dalam masa sama dia menyerang juga Salaf yang agak saya rasa macam saya pun jadi nama tak syok lah. Sampai dia mengaitkan dengan Kristian, sampai dia saya bukan apa. Saya memang membaca juga dan melihat mengikuti isu ni juga dengan rapat juga. Setiap orang ada kumpulan masing-masing dalam bab ni. Dan setiap kumpulan, tak kira lah siapa-siapa, dia tak boleh kata saya ni neutral, saya ni tak ada belah mana-mana. Bohong. Mesti ada punya. Awak mesti ada belah geng Salafi ke ataupun ada mesti geng Asy'ari. Cuma mungkin awak kata saya boleh berlapang dada dengan kedua-dua belah pihak. Itu mungkin. Tapi mesti kita ada salah satu daripada kumpulan yang kita pilih. Dan bila kita ada salah satu daripada kumpulan yang kita pilih, mesti kita ada satu bias dalam diri kita, iaitu boleh jadi bila berlaku perselisihan seperti ini, kita akan lebih berat kepada apa yang kita nak orang itu cakap. Jadi kita tak memberikan kebebasan untuk dia bercakap apa yang dia mahu. Yang tu yang saya nampak. Kalau macam contoh kata Ustaz Nurdarus sebut bahawa ini macam Trinity, sebenarnya Ustaz Nur ada jelaskan. Dia kata bukan itu maksud dia. Berapa ramai sangat yang melihat kenyataan itu semula. Sebab kita lebih suka melihat perpecahan dan juga kita lebih suka melihat perselisihan daripada pihak yang sebaliknya itu. Itu yang jadi masalah tu. Yang saya duk nampak lah. Macam contoh kalau kata bukan saya nak defend siapa-siapa, memang saya nak defend jugalah kan. Kalau nak kata Ustaz Nur tidak menjelaskan apa yang dibawa oleh Asy'ariyah, setahu saya penjelasan itu yang dia buat kuliah-kuliah tu, itu kuliah Kubra Yaqiniyah tu. Kubra Yaqiniyah ni kitab mazhab Asy'ariyah. Dan waktu dia menjelaskan macam contoh, baru ni ada kritikan terhadap kenyataan Ibn Utsaimin, tak silap saya kan? Kenyataan Ibn Utsaimin. Dia bukannya pergi trigger terus kepada Ibn Utsaimin. Dia sedang bincang berkaitan tentang satu isu yang difahami di dalam Asy'ariyah, takwilan yang difahami dalam Asy'ariyah. Dan dia kata takwilan ini juga berlaku di dalam kumpulan kelompok yang lain. Dan itu adalah perkara biasa di dalam perbahasan, dan benda itu juga memang disebutkan di dalam kitab-kitab kita pun. Tapi cuma itulah kita kata saya faham Ustaz. Ya. Yang terbaru pun saya tengok memang dia banyak Ustaz Nurdarus, kemudian dia banyak ceritakan tentang Asy'ariyah itu sendiri ya. Cuma video yang saya agak trigger tu video first yang dia react, bukan dia react, dia respon sebab yalah ada satu pihak. Saya tak tahu siapa saya tengok dah video. Saya tengok video tu full.
Saya nampak punca depan dengan hujung belakang. Tapi yang jadi masalah bila geng-geng Salaf ni ataupun geng-geng Hanabilah ni, dia triggered isu tu, dia pergi potong pada part yang Mhm. Ustaz Nur sedang kritik ataupun dia masukkan kritikan itu sahaja, padahal dia ada punca depan dia dan dia ada penghujung di belakang dia. Tapi tak apalah, bila benda tu dah tersebar perlu dijawab lah. Cumanya kita kata benda tu adalah trigger. Yang saya duk nampak ada kumpulan-kumpulan kita, bukan seorang, ramai, yang kerja mereka adalah untuk mengeruhkan dan diteruskan pula lah. Ustaz Nur pun duk layan juga isu ni. Jadi sama juga termasuk dalam kumpulan tu jugalah. Jadi dia akan jadi benda ni lebih keruh lah. Lebih keruh lah. Kalau nak damai pun benda ni saya selalu sebut. Saya kata ini adalah titik hitam. Saya selalu sebut Ya, ini adalah betul. titik hitam. Dan titik hitam ni bila kita besarkan titik, padahal titik hitam ni sikit je. Bayangkan 2-3 hari ni, bukan 2-3 hari, seminggu lebih, 2 minggu lebih ni, kita duk bincang benda yang sama je. Pada isu hadis jariah, lepas tu duk pergi masuk yang lain, tapi berbalik kepada benda yang sama. Maksudnya, kita tak banyak isu pun. Ya. Yang kita beza Yalah, ni tapi sebenarnya tak banyak, tapi benda tu berat. Bila berat, kita duk banyak sembang benda-benda yang macam ni, itu akan mengeruhkan hubungan dan usaha-usaha takrib, usaha-usaha penyatuan tu. itu yang saya nampak, kalau saya sebenarnya tunggu pengumuman debat tu, dan saya sebenarnya Lambat saya agak. mengharapkan debat tu tak perlu pun tak Dah. bukan saya Saya rasa menolak. sangat perlu. Kalau keadaan macam sekarang ni, sangat-sangat perlulah. Disebabkan Sangat kedua-dua perlu. belah pihak pun duduk ingat masing-masing kan. Jadi sangat-sangat Ya, perlu. ya. Kita tak boleh diam macam tu saja, sebab akan berlaku tipu apabila kita kata okey, kita habis macam tu saja. Tidak. Kedua-dua kelompok akan terus bercakap tentang hal ini. Jadi, dan ia akan terus bercakap, selepas dialog pun akan terus bercakap. Tetapi sekurang-kurangnya di dalam perbahasan ini, kita dapat mendengar daripada orang-orang yang mahir di dalam bidang itu daripada kedua-dua belah kelompok, dan kita orang-orang yang bebas di dalam membuat pemilihan, kita dapat mendengar dan dapat mengambil manfaat ilmu daripada mana-mana belah pihak, dan kita dapat mengikuti yang kita rasa lebih kuat. Dia dua tau. Bila berlaku dialog, sama dialog daripada orang akademik, dia berlaku sama ada kesannya ialah satu kelompok akan ikut kelompok yang lain, ataupun kita akan ada rasa toleransi disebabkan kita berjaya memahami pandangan orang tu. Mungkin kita tak setuju pandangan dia, tetapi kita kata, oh, ini pandangan ni ada dasar je. Sebab apa? Saya ambil pendapat bahawa tahlil arwah itu bid'ah. Tetapi orang di sebelah rumah saya buat tahlil arwah, saya relax je, biar je. Padahal saya kata bid'ah, jauh daripada agama. Tapi pasal apa orang sebelah rumah saya buat, saya relax saja. Bahkan saya pun tak pergi dakwah dia pun untuk jangan berhenti, jangan buat benda ni adalah bid'ah. Sebab apa? Sebab kita mengetahui dalilnya, penjelasannya dan ulama-ulama yang memberikan pandangan bolehnya perbuatan itu. Oleh itu, dengan kita mendengar, menjadikan diri kita liberal dalam hal berkenaan, maksudnya bebas di dalam mendengar pandangan, akan menyebabkan akhirnya kita akan ada toleransi. Betapa ramai hari ni geng-geng Asy'ariyah tak tahu pun apa hujah daripada Salafiyah. Dan ramai juga daripada geng Salafiyah tak tahu pun hujah-hujah yang dibawa oleh Asy'ariyah. Sebab tu sampai hari ni, tu yang saya geram juga tadi tu. Pasal sampai hari ni masih ada lagi orang kata Asy'ariyah ni berakidah dengan akidah Aristotle, Plato. Gila ke tak gila orang sebut macam ni? Ini tak betul. Ramai lagi orang mengatakan bahawa akidah Asy'ariyah ini adalah daripada akal, main akal saja. Mendahulukan akal berbanding nas. Itu semua salah. Sekiranya dialog-dialog ini tidak berlaku, maka orang tak akan dapat mendengar nas-nas yang dibawa oleh Asy'ariyah, kenyataan hujah daripada Asy'ariyah. Demikian juga tunggak-tunggak yang dibawa oleh kumpulan Hanabilah, pendapat yang mereka bawa ataupun hujah-hujah yang mereka pegang. Jadi bila kita buat benda macam ni, kita bagi kebebasan untuk ahli akademik, orang pakar, ahli akademik untuk berbincang, akhirnya kita akan dapat ambil manfaat. Betul-betul. Secara dasarnya memang saya setuju. Cumanya itulah, dia macam ni. Saya sebenarnya sayangkan geng sunnah kita ni. Sebabnya sebenarnya geng sunnah kita ni tak ramai Ustaz di Malaysia ni. Kalau saya cek di lapangan, sebenarnya saya cubalah cek dengan kawan-kawan dia kan. Tak ramai Ustaz. Tak ramai yang maksudnya
bila sebut tentang Wahabi tu, mostly pandang negatif lah. Saya tak concernkan sangat tentang kau salaf, kau syairah. Saya cek, tak ramai Ustaz yang tahu, ini kawan-kawan saya lah, mungkin lah kawan-kawan saya bukan mewakili orang lain. Tapi setakat yang saya cek, dia orang tak aware pun Ustaz tentang akidah ni. Yang dia orang tahu akidah, dia percaya kepada Allah, Allah yang Esa, itulah dia. Jadi bila kita tanya dia tentang akidah, itu akidah dia. Cuma kalau tanya mazhab, dia tahu mazhab apa. Tapi tentang akidah dia tahu. Bila ada benda macam ni, dia jadi, yelah ada yang tertanya, tetapi daripada dia orang tak tahu kepada tahu tu bagus. Tetapi ada satu puak pula, saya tak katakan benda ini dia melibatkan ramai orang lain, tapi ada satu puak yang dia nampak, dia melihat kepada Islam tu, ini besar ni, perbezaan ni bukan kecil, dia kata. Sebab ini bukan isu akidah. mazhab. Ini isu akidah. Jadi dia mula yang selama ni yang dia hanya concern tentang kononnya dia mazhab Syafi'i, dia pun tak tahu imam kita tu apa akidahnya. Tiba-tiba dia kata, sudah, ini akidah ni. Maksudnya bila bab akidah, kalau dulu kalau aku termasuk dalam Syafi'i, aku masih lagi dalam ruang lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bila berlaku pecanggahan ni, sama ada kau salaf atau Asy'ariyah, dia tak mungkin, maksudnya tak mungkin, sebab soal akidah tak mungkin dua-dua ni betul. Ini saya bukan ini saya nak terjemahkan faham orang tiba-tiba baru dia terdengar. Tak mungkin dua-dua ni betul, sebab ini bukan tentang sunnah ataupun tidak. Ini tentang akidah ni. Jadi sama ada salah seorang salah dan salah seorang lagi betul. Jadi itulah konsep saya itu yang saya rasa benda ni, ialah saya cakap dia takkan habis, tetapi kita tak boleh sekat. Dan sebenarnya bagi saya penjelasan tu, maksudnya saya mengharapkan selepas ini kuliah-kuliah Ustaz Nodarus, dia seperti dahulu. Dia tak adalah, saya tak sebutlah, saya bagi contoh lah. Tiba-tiba pula sahabat, saya sebut sikit. Saya sebenarnya cukup tak suka kenyataan apabila awak bagi kuliah, tolong sebut apa yang kami nak. Saya pernah beberapa kali di dalam kuliah-kuliah saya, sebelum daripada kuliah, ada orang yang jemput saya datang kuliah, dia orang kata apa, Ustaz, ini masjid kami, sekian-sekian masjid. Ustaz jangan sebut sekian-sekian-sekian. Ustaz sebutlah apa yang Ustaz nak sebut, tapi Ustaz jangan sebut sekian-sekian. Saya paling tak suka benda tu. Sebab apa saya tak suka? Sebab kita sedang nak memberikan manfaat ilmu. Kita sedang nak memberikan manfaat ilmu. Apa yang kita nak bagi adalah berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada semakan. Sebelum kita pergi kelas, kita pergi kuliah, saya yakin dan Ustaz Nodarus pun buat benda yang sama. Iaitu 3-4 jam sebelum kita nak sampaikan sesuatu, kita study. Dan itulah yang dibuat oleh geng-geng sunnah kita, Ustaz Dr. Rora dan sebagainya. Kita buat benda yang sama. Iaitu kita study dulu, kita semak dulu. Tiba-tiba datang pula jawatan kuasa masjid, dia kata, Ustaz jangan sebut benda ni Ustaz. Ustaz jangan sebut yang ni, Ustaz jangan sebut. Yang lain tak apa Ustaz. Saya rasa ini adalah memandulkan keilmuan. Selagi mana kita tidak memberikan kebebasan ilmu di dalam hal berkenaan, kita akan membahayakan kemajuan keilmuan dalam masyarakat kita. Isu dia bukan isu awak sebut ataupun tidak, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan isu khilaf. Sebab tu ulama-ulama tulis bukan untuk kita tak bercakap tentang khilaf, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan khilaf. Kita tahu dia mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita. Bagaimana kita nak menjawab pandangan dia? Bagaimana kita nak berinteraksi dengan jawapan berkenaan? Bagaimana kita nak sampaikan kepada kawan-kawan kita pula? Itu isu dia. Maksudnya bagaimana kita berinteraksi dengan khilaf. Bukan kita menutup perbahasan tentang khilaf. Ustaz, ada satu soalan kepada saya Ustaz. Di kalangan daripada mazhab khabar kita, 4 mazhab yang utama ni lah, ada tak mana-mana mazhab yang cenderung ataupun banyak membahaskan tentang akidah mereka, sama ada daripada mazhab lah, ada tak Ustaz? Maksudnya selain daripada hukum hakam, maksudnya di dalam pegangan Al-Asy'ariyah, kita menyatakan bahawa Ahlus Sunnah di dalam isu akidah itu ialah Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga A'immatul Hadis, Athariyah. A'immatul Hadis
a'immatul fiqh. Maksud siapa a'immatul fiqh ni adalah ulama-ulama mazhab seperti mazhab Malik, mazhab Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanafi. Mereka ni bukan tokoh pada isu fiqh saja. Bahkan Imam Bukhari, kitab tauhid, kitab wahyu, kitab tauhid dalam kitab mereka. Perbahasan akidah ni disebutkan oleh mujtahid-mujtahid tu. Oleh sebab tu, Asy'ariyah menyatakan bahawa mereka ini termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia dalam kelompok yang lain tu. Kelompok Ahlul Hadis, kelompok yang lain. Kelompok Asy'ariyah adalah kelompok yang lain. Kelompok ulama fiqh, kelompok yang lain. Kelompok Ahlu Tasawuf wal Irsyad yang mundhabitin bil Quran wa Sunnah, kelompok yang lain. Nampak tak? Tapi kelompok-kelompok ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mereka membahaskan isu-isu akidah. Maksudnya semua mazhab ada membahaskan isu akidah. Semua imam-imam mazhab membahaskan isu-isu akidah. Bahkan dalam perbahasan akidah ni dia tak terpisah pun dengan fiqh. Dia tak terpisah pun dalam perbahasan kitab-kitab hadis. Sebab tu bila orang bincang bab akidah, dia ambil kitab Fathul Bari sebagai contoh. Padahal Fathul Bari itu kitab syarah kepada hadis Sahih Bukhari. Sebab ulama-ulama ini dianggap mujtahid. Mujtahid ni maksudnya dia pakar dalam semua bidang pengajian Islam. Itu disebut mujtahid tu. Yang tu yang boleh nak wujud mazhab tu, dia nak wujud mazhab Syafi'i contoh. Kita kata dia nak dianggap sebagai seorang ulama mujtahid. Tak boleh dia hanya pandai fiqh. Tak boleh. Dia mesti pandai dari sudut akidah, dia mesti ada pandangan dia berkaitan tentang akidah, dia mesti pandai dalam bahagian hadis dan dia mesti ada pandangan dia berkaitan hadis, dia mesti ada tarjih dia, mesti ada sistem pengajian dia dan seumpama dengannya. Usul fiqh dia mesti padu dan mesti dibuktikan kepaduan itu. Yang tu. Jadi mereka ni bukan hanya pandai pada satu. Sebab tu kalau kita buka, dia bukan hanya dua. Dia bukannya mesti Asy'ariyah, mesti Salafiyah. Bukan, banyak. Bahkan Ahlu Sunnah yang kita sebut banyak ni. Sahabat kita yang duduk dalam bahagian tasawuf, tarikat. Adakah mereka ni Ahlu Sunnah? Mereka Ahlu Sunnah. Kalau katakan mereka Asy'ariyah, belum tentu mereka Asy'ariyah. Kalau walaupun mereka sebut bahawa mereka Asy'ariyah, tapi belum tentu mereka Asy'ariyah. Tetapi mereka betul orang tarikat. Mereka orang tarikat. Kalau mereka orang tarikat yang mundhabitin bil Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, mereka Ahlu Sunnah. Jadi kategori Ahlu Sunnah menurut Asy'ariyah, kategori Ahlu Sunnah menurut Asy'ariyah tu ramai tu. Soalan terakhir Ustaz, sebelum saya turun. Saya sebenarnya mungkinlah saya pun baru mengaji Ustaz. Selain daripada salaf-salaf Asy'ariyah, Hanabilah dan sebagainya, apa lagi akidah yang ada yang kontradik dengan kedua-dua ni selain daripada batiniah yang maksudnya yang diterima lah. Maksudnya contoh salaf walaupun kontradik dengan Asy'ariyah, macam saya sebut kontradik tadi, Ahlu Tasawuf wal Irsyad. Ahli tasawuf wal irsyad ni, mereka Ahlu Sunnah. Ahli tasawuf ni. Pegangan mana Ustaz? Pegangan mereka adalah pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah lah. Maksudnya sama jugalah, ada perselisihan sikit lah. Maksudnya daripada sudut akidah pun lah. Maksudnya mungkin ada daripada sudut mimpi boleh nak jadikan hujah dan sebagainya. Dia ada perselisihan sikit lah dalam bab tu. Bab akidah ni juga kita kena tahu, dalam setiap kumpulan dia ada disebut sebagai usul akidah masing-masing. Usul akidah masing-masing. Dan belum tentu dia menjadi usul akidah Ahlu Sunnah dengan maksud semua kita sepakat. Semua Ahlu Sunnah sepakat. Tetapi dia adalah usul yang membina mazhab itu. Ada usul yang membina mazhab Salafiyah ataupun lebih tepat adalah Hanabilah ataupun Athariyah. Ada usul yang membina dia. Ada usul yang membina Asy'ariyah. Ada usul yang membina Maturidiyah. Asy'ariyah dengan Maturidiyah pun tak sama. Mereka cuma bila bersepakat pada satu isu di dalam hal ilmu kalam, maka dianggap sebagai pandangan Ahlu Sunnah sebab mereka berada di dalam kelompok Ahlul Kalam, tetapi mereka itu adalah Ahlu Sunnah. Jadi bila mereka sepakat, tapi tak semua benda mereka sepakat. Banyak isu juga mereka berselisih. Ini Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Yang orang selalu disebut Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita ni berakidah dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sedangkan Asy'ariyah Maturidiyah tu pun banyak perselisihannya. Banyak perselisihan yang tidak bertemu. Sebelum ni seolah-olah macam Asy'ariyah dengan Maturidiyah seolah macam macam adik-beradik, macam tak ada. Kami di Al-Azhar Asy'ariyah bukan Maturidiyah. Nampak tak? Ada kelompok Maturidiyah dekat mana? Turki Maturidiyah. Setahu saya lah, Turki Maturidiyah. Jadi itu sendiri pun dah berbeza pun. Jadi dan dia ada usul-usul dia yang membina kepada mazhab itu. Mazhab akidah tu. Dan di Malaysia sebagai contoh, lagi menarik sebab kita akidah Sanusiah. Lebih tepat sebenarnya akidah Sanusiah. Akidah Sanusiah ni, dia menggabungkan Asy'ariyah wal Maturidiyah tadi tu.
pada beberapa part yang memang dia nak gabung sungguh-sungguh. Yang tu yang dinamakan akidah Sanusiyah ni. Sanusi ni Imam Sanusi tahun 800 lebih. Imam Abu Hasan Asy'ari tahun 260 Hijriah, meninggal tahun 324 tak salah saya. 324 Hijriah. Jadi beza dekat 500 tahun lebih tu. Imam Sanusi, kan? Abu Mansur Maturidi awal sikit lagi daripada Abu Hasan. So macam tu keadaan dia, nampak tak? Jadi ada kelompok-kelompok yang membahaskan tentang isu akidah ni banyak. Dan kenapa yang kita kata titik hitam tadi? Kenapa? Sebab kita tak mampu untuk bergabung dalam bab tu. Sebab itu adalah usul bagi mazhab tu. Usul bagi mazhab tu. Mazhab akidah yang tu. Jadi kalau hampir keluarkan daripada usul tu, contoh tiba-tiba Asy'ariyah tak terima semua takwil, contoh. Kan, dia tak terima semua takwil. Dia dah keluarkan daripada usul mazhab dia. Demikian juga keadaan Hanabilah sebagai contoh. Dia takwil semua. Semua benda dia takwil. Jadi semua isu dia takwil. Jadi dia dah keluar daripada usul dia. Jadi setiap tempat tu dia ada usul dia, bukan sekadar usul saja, dia ada disiplin, dia ada istisnaiyat, dia ada pengecualian. Sebab tu kita kata ini adalah pembelajaran untuk upgrade tentang isu akidah. Bukan dengan maksud kalau aku tak berpegang dengan apa yang dipegang oleh kumpulan Hanabilah ni, maksudnya mesti detail apa yang Hanabilah bawa ni, aku kafir. Bukan. Hang mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hang Islam. Tak boleh orang keluarkan hang daripada Islam setelah hang mengucapkan kalimah tu. Nampak tak? Ya, itulah yang saya maksudkan Ustaz tadi, yang ada kawan-kawan yang baru, dia baru terjentik, oh ada je. Bagus Dan dia mula risau, dia bagus Ustaz. Tapi dia mula risau, aku ni berada di pihak yang betul ke? Aku ni bagus maksudnya sebelum ni cumanya dia jelah mungkinlah baguslah itu saya terimalah, macam saya cakap tadi lah, benda ni tak boleh disekat. Nah, cumanya at the end kita harap benda ni akhirnya kita punya isu adalah bagaimana kita nak menghadapi isu ni dalam keadaan kedua-dua kita tidak bersetuju. Kita dengan isteri kita memang tak setuju banyak. Dia perempuan, kita laki. Banyak benda yang kita tak setuju dengan dia. Perangai dia kita banyak tak setuju. Dia mengharapkan kita memahami isi hati dia dalam keadaan hanya pandangan mata saja. Jeling mata dekat kita saja, dia nak kita faham dah. Tapi berbeza dengan kita. Yang kita bercakap dengan dia ataupun seumpama dengannya. Jadi berbeza. Itu dah khilaf dah. Tapi khilaf dalam rumah tangga pun kita boleh urus. Lagi khilaf macam ni lagi boleh. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Cuma saya nak sebut satu, mungkin saya nak gambarkan yang puak-puak bid'ah ni, saya tak sebutlah puak bid'ah, tapi saya melihat penuh komen menyakannya dia orang sedang bertepuk tangan lah. Puak yang menggelar kita Wahabi, itu ayat-ayat orang politik biar-biar depa. Dia mana bukan isu bertepuk tangan. Isunya adalah ini menunjukkan kita sedang berkembang daripada sudut keilmuan. Ambil sisi positif yang wujud dalam hal ni. Dia memang wujud sisi positif dengan maksud bila orang banyak bersembang tentang hal ini, akhirnya kita dapat manfaat ilmu. Hari ni kita tengok geng-geng salaf, geng-geng Hanabilah duk keluarkan kenyataan daripada ulama-ulama salaf. Jadi kita dapat ilmu baru. Kita dapat, hari ni kita dapat kenyataan daripada Ad-Darimi. Hari ni kita dapat kenyataan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kan kita dapat ilmu baru. Kita dapat juga ilmu baru daripada Ustaz Noor yang duduk sebut, demikian juga Nawawi yang selalu sebut tentang isu ni. Kita dapat ilmu baru. Kita ambil sisi positif dia dalam hal ini kerana kita sedang dalam persediaan untuk menghadapi perkara khilaf. Kita tahu benda ni, kita tahu dah penghujung dia macam mana. Semua orang tahu penghujung dia macam mana. Tetapi bagaimana kita ambil sebagai manfaat untuk diri kita. Inilah peluang kita sebenarnya untuk kita dapat tambah ilmu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan penjelasan Ustaz tadi pun menambah saya. Dan maksudnya di dalam salaf ni pun masih ada lagi puak-puak yang kecil yang membina akidah itu sendiri. Jadi saya harap Ustaz, kalau ada live, buat stream live jugalah. InsyaAllah kita sentiasa buat. Terima kasih banyak akhi. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syok sembang malam ni.